الحمد لله القائل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, saya mengingatkan diri saya dan juga tuan-tuan sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita memperolehi keberkatan dan keridhaan serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Sempena dengan sambutan hari ulang tahun SPRM ke-54 yang disambut pada 1 Oktober setiap tahun, mimbar pada hari ini akan menyampaikan khutbah yang bertajuk "Kerana Rasuah Tergadai Maruah dan Agama". Sidang Jumaat yang berbahagia, kekayaan dan kemewahan hidup adalah alat perhiasan kepada nafsu manusia. Tersalah langkah, manusia akan menjadi hamba harta dan nafsu, bukannya hamba kepada Allah. Mereka akan diserang berbagai jenis penyakit dan wabak berbahaya, malah sanggup menipu, mengkhianati amanah, menghalang kebenaran, dan memakan harta haram sepanjang hayat. Rasuah merupakan suatu gejala sosial yang diwarisi hampir dalam setiap masyarakat sejak daripada mula peradaban. Ia merupakan suatu amalan yang universal tanpa batasan sepadan, negara, bangsa, kaum atau adat. Antara punca-punca kenapa amalan rasuah boleh berlaku adalah disebabkan sifat tamak halabah, integriti yang rendah, kelemahan tak diurus, kelemahan dalam penguatkuasaan, dan tarikan untuk mencapai kekayaan dan kesenangan dengan cepat dan mudah melalui jawatan dan kuasa yang dimiliki. Wabak ini amat sukar dibendung kerana ia terselindung dan dibayangi oleh tangan-tangan yang licik, kadang-kadang berstatus tinggi, bertopingkan pangkat dan rupa, tetapi berhati kotor dan jahat. Rasuah juga dipanggil dengan nama-nama yang lain seperti duit kopi, wang ekstra, duit hun, dan lain-lain lagi. Wabak ini telah merentas sejarah, zaman dan sempadan geografi dengan begitu pantas sekali. Tidak kira bila dan di mana, ia tetap dikenali sebagai simbol pengkhianatan, kepribadian yang buruk dan hina kerana rela menggadai maruah agama, bangsa, negara serta umat demi wang ringgit dan kepuasan diri yang tidak bertepi. Firman Allah Ta'ala menerusi surah Al-Baqarah ayat 188 yang dibacakan di awal khutbah sebentar tadi membawa maksud, dan janganlah kamu memakan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu, yakni memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Muslimin sidang Jumaat yang berbahagia, Ibnu Qassam dalam kitab sirahnya pernah meriwayatkan bahawa Utbah bin Rabi'ah, seorang tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat Quraisy, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menawarkan harta yang boleh menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
seorang yang paling kaya di kalangan mereka. Beliau juga menawarkan jawatan ketua yang berkedudukan paling tinggi atau wanita-wanita cantik. Sekiranya itulah yang Nabi Muhammad SAW inginkan dalam perjuangan agama baru yang dibawanya, Nabi Muhammad dengan tenang tetapi tegas menolak segala tawaran yang tidak memaruah itu. Kerana bukanlah itu yang diperjuangkan. Rasuah juga adalah sebagai amalan tradisi bagi bangsa-bangsa Yahudi, di mana mereka sering mengagung-agungkan kebatilan, kedustaan serta mengamalkan rasuah. Ini telah diperjelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama'una lil kadhibi akaluna lis-suht fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid 'anhum wa in tu'rid 'anhum falan yadurruka shay'a wa in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Mafhumnya, mereka sangat suka mendengar berita-berita dusta, sangat suka memakan segala yang haram, yakni rasuah dan sebagainya. Oleh itu, kalau mereka datang kepadamu, maka hukumlah antara mereka dengan apa yang telah diterangkan oleh Allah, atau berpalinglah dari mereka. Dan kalau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan dapat membahagiakanmu sedikit pun. Dan jika engkau menghukum, maka hukumlah di antara mereka dengan adil, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Sidang jemaat sekalian, justru itu tugas dan tanggungjawab ibu bapa dalam institusi kekeluargaan adalah penting untuk mendidik dan menyemai nilai-nilai moral dan etika kepada anak mereka sejak dilahirkan. Ini sepatutnya menjadi antara tugas asas dan hakiki setiap ibu bapa dan penjaga. Dalam pada itu, ibu bapa juga dijadikan role model atau suri teladan oleh anak sepanjang dalam proses pembesaran dan pembelajaran mereka. Ibu bapa perlu menjaga dan memelihara nilai integriti dalam diri mereka terlebih dahulu. Proses mendidik anak kita untuk membenci rasuah dan memahami elemen integriti ini perlu dimulakan secara bersistematik, bermula dari rumah lagi. Mutakhir ini, kes rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa juga dilihat semakin menjadi-jadi dalam kalangan anggota masyarakat kita. Buktinya sudah pun ada di mana kita dikejutkan dengan beberapa kes rasuah dan salah guna kuasa membabitkan bapa dan anak serta suami dan isteri. Sidang jemaat sekalian, antara keburukan jenayah rasuah ini ialah, yang pertamanya, terhakisnya nilai keadilan. Apabila sumber-sumber ekonomi seperti tender-tender diperolehi oleh sekelompok pihak yang memberikan sogokan yang paling lumayan, tetapi tidak mampu menunaikan tanggungjawab dan tidak mampu memberikan kualiti yang baik dalam melaksanakan tugas. Yang keduanya, masyarakat akan hilang hormat dan akan hilang kepercayaan kepada individu ataupun institusi yang terlibat dengan rasuah. Ketiga, sistem pentadbiran negara tidak akan berfungsi dengan sepatutnya kerana wujud saluran-saluran lain yang boleh mengubah sistem itu. Yang keempat, dari segi hukuman, orang yang bersalah kerana melanggar undang-undang tetapi memiliki kekayaan seolah-olah menjadi kebal kerana boleh menggunakan kuasa wang untuk melepaskan diri dari dikenakan hukuman. Yang kelima, hilangnya amanah dalam sesuatu urusan kerana mereka bukan lagi bekerja sebagai satu amanah, tetapi kerana manfaat yang boleh diraih dengan jawatan yang dimiliki. Menurut Perangkaan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, sejak dari Januari hingga Ogos 2021, jumlah tangkapan kes melibatkan rasuah di seluruh Malaysia pada tahun ini adalah sebanyak 660 kes, berbanding 535 orang pada tahun lepas.
Dari jumlah ini, penjawab awam yang ditangkap adalah seramai 331 orang dan orang awam pula seramai 329. Data statistik untuk negeri Kedah sahaja sehingga kini mencatatkan sebanyak 72 tangkapan yang telah dibuat. Dari jumlah ini seramai 38 orang penjawat awam dan selebihnya iaitu 34 orang awam yang telah ditangkap. Sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, jika kita perhatikan, di antara faktor utama yang menyebabkan berlakunya khianat rasuah ini adalah faktor kepemakan individu dan kerakusan nafsu yang melulu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "La'ana Rasulullah ar-rashiya wal murtashiya fil hukm." Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah dalam penetapan keputusan, sama ada dalam pemerintahan, pentadbiran ataupun kehakiman. Rawahul At-Tirmizi. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita jauhi amalan khianat, rasuah demi menjaga agama, maruah bangsa dan negara. Janganlah menggadaikannya dengan harga dan nilai yang terlalu murah melalui amalan yang tidak bertamadun ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang tepat benar dalam segala perkara, supaya ia memberi taufik dengan menjayakan amalan-amal kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah berjaya mencapai sebesar-besar kejayaan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى، وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو والفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بالأمر العظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض الله عن الخلفاء الراشدين
ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم سلطان Badlishah وولي عهده duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badlishah ibni al-Sultan Salahuddin wa jami' al-usrat al-malakiyah. Allahumma waffiqhum lis-sadad wa aslih bihim al-ibad wal-bilad waj'al at-taqwa lahum khairaz zad innaka ra'ufur rahimul jawad ya latifan bil ibad ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu bi ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salati, hayya 'alal falah.